TV KPM. Assalamualaikum Cik Hanif. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Cik Hanif. Ya tak apa. Ni siapa saya bercakap ni? Saya murid daripada SMK Damansara. Baik, boleh saya bantu? Saya sedang membuat kajian lapangan. Ya. Boleh tak saya ambil masa Cik Hanif sikit? Boleh, silakan. Okey, saya sedang membuat kajian berkaitan dengan migrasi penduduk. Migrasi penduduk, baik. Saya nak tanya Cik Hanif lah, sekarang Cik Hanif berada di mana? Saya berada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Cik Hanif ada adik-beradik tak? Ada, saya ada 4 adik-beradik. 4 adik-beradik. Ada kakak? Ada, saya ada seorang kakak, seorang abang dan seorang adik. Okey, kakak sekarang berada di mana? Kakak saya berada di Australia. Australia, maksudnya migrasi antarabangsa lah di sini. Ya, daripada betul. Malaysia ke Australia. Okey, baik. Atas tugasan apa tu Cik Hanif? Atas memang bekerja di sana. Bekerja. Abang ada? Abang saya ada juga, tapi abang saya berada di Cyberjaya. Cyberjaya. Untuk tugasan apa tu? Dia bekerja juga di sana. Bekerja juga. Adik macam mana adik? Saya Ada ada adik seorang ke? adik. Adik saya tinggal di Kapit, Sarawak. Kapit Sarawak. Macam mana? Mengikut keluarga ke macam mana? Kerana berkahwin dengan orang yang berasal dari Kapit. Oh, berkahwin di Kapit. Dah lama ke sana? Sudah 3 tahun di sana. Okey, terima kasih Cik Hanif ya kerana sudi untuk beri maklumat kepada saya untuk melengkapkan kajian saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM untuk slot menengah atas bersama saya Hanif Shawn. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka di rumah, dan jika kita membincangkan mengenai kesihatan, tentunya kita akan juga menyebut mengenai COVID-19, ya betul tak? Dan dengan perubahan fasa negeri-negeri di Malaysia mengikut Pelan Pemulihan Negara PPN, saya pasti ramai di antara kawan-kawan saya di luar sana sudah keluar untuk makan di restoran, ada juga yang beriadah dengan keluarga, dan saya pasti ada juga yang bercuti. Betul tak? Tetapi insya-Allah kita tidak akan alpa dan sentiasa bertanggungjawab untuk menurunkan angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Kita patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan 3 cara yang mudah, iaitu memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, jika kita berada di kawasan yang ada orang lain, kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang yang seterusnya. Yang ketiga, yang paling mudah, kebersihan diri itu harus dijaga, dan asasnya kita membasuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika tiada air, jangan risau, kita menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, tadi kita sudah saksikan siapakah guru kita, biodata guru tersebut. Maka saya akan menjemput Cikgu Muhammad Zaki Said, Cikgu Professional Technologist, ya, seorang ahli pakar Professional Technologist, Cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi dari SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah. Cikgu, sila perkenalkan diri kepada murid-murid kita di rumah. Okey, saya Cikgu TS Muhammad Zaki bin Said dari SMK Mengkuang, Pulau Pinang. Okey, itu Hanif. Ya, Hanif. Ya, Cikgu. Menarik, Cikgu. Dan Cikgu sudah berapa tahun pengalaman mengajar, Cikgu? 11 tahun, Hanif. 11 tahun, ya. Ya. Alhamdulillah, 11 tahun berbakti kepada negara dan anak bangsa kita. Cikgu, perkenalkan sedikit, apakah topik yang kita ingin belajar dalam mata pelajaran geografi Okey, sebelum hari tu ini? Hanif, sebentar tadi kita buat temu bual berkaitan dengan kita nak dapat cara bagaimana kita nak dapatkan data melalui temu bual, melalui telefon. Betul. Okey, saya tanya bagaimana berlakunya migrasi, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Cik Hanif tadi, berlakunya migrasi antarabangsa dan juga berlakunya migrasi antara bandar ke bandar dan juga bandar ke luar bandar. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini murid-murid iaitu berkaitan dengan kerja lapangan. Kerja lapangan, Ya. Cikgu. Saya rasa itu sangat penting, dan juga kita membincangkan mengenai migrasi, emigrasi, Cikgu. Dan tentunya bukan kita berdua sahaja sebenarnya, Cikgu, di studio. Betul. Kita ada juga 6 lagi kawan-kawan saya dari SMK Jerai. Cuba lambai sikit dekat abang sini. Begitu semangat sekali ya. Lambai lagi dengan senyuman yang manis. Ya, baiklah. Abang akan sebut nama anda satu persatu. Sila perkenalkan diri
Dan yang pertama kita mulakan dengan Safia. Salam sejahtera. Nama saya Safia Nur Aisyah binti Saiful Izwan dari kelas 5 Seroja. Dari kelas 5 Seroja. Baiklah, seterusnya kita ada Nur Syifa. Salam sejahtera, nama saya Nur Syifa binti Muhammad Saroja Afandi dari kelas 5 Seroja. 5 Seroja ya. Seterusnya kita ada juga Ahmad Izam. Salam sejahtera, nama saya Ahmad Izam Hafizul bin Muhammad dari kelas 5 Mawar. Terima kasih Izam. Kita juga ada Anis. Salam sejahtera semua, nama saya Nur Anis binti Abdullah dari kelas 5 Seroja. Terima kasih Anis. Yang kelima kita ada Akila. Salam sejahtera semua, nama saya Nur Akilah binti Muhammad Zukri dari kelas 5 Seroja. Terima kasih Akila. Dan terakhir kita ada Hamizah. Salam sejahtera semua, nama saya Hamizah Hasna binti Ishak dari 5 Mawar. Terima kasih Hamizah. Baiklah, itu adalah ke-6 murid dalam talian kita dari SMK Jerai. Dan saya pasti ke-6 murid dalam talian kita sudah bersemangat hari ini dengan pen dan kertas untuk belajar. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah sediakan pen, nota, buku teks ya, kerana sama-sama kita akan mengupas mata pelajaran geografi hari ini. Tetapi sebelum itu, cikgu, saya ingin menjemput cikgu untuk kita sama-sama melakukan SOP juga di studio. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Baiklah, jika kita menggunakan gel pembasmi kuman, pastikan kita rata cikgu, betul tak? Di sekelilingi jari-jari kita sehingga ke pergelangan tangan ya cikgu. Ya. Baiklah, di rumah juga jika perlu keluar, sekali lagi saya ingin mengingatkan sentiasa mematuhi SOP, kerana itu sama-sama kita akan berjuang menentang COVID-19 ya. Dan sebentar nanti kita akan mengupas lagi mata pelajaran geografi dengan topiknya kerja lapangan. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini untuk slot menengah atas kita akan sama-sama belajar mata pelajaran geografi dengan topiknya kerja lapangan. Dan guru penyampai bersama saya hari ini ialah Cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi dari SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cikgu, kita juga ditemani oleh 6 murid dalam talian hari ini dari SMK Jerai. Baiklah Cikgu, untuk topik kerja lapangan ini, seperti yang kita lakukan di gimmick tadi, kita ada berbincang mengenai perpindahan kakak saya ke Australia, abang saya berada di Cyberjaya dan juga adik saya yang kahwin dengan orang yang berasal dari Kapit, Sarawak. Betul. Apa kena dengan topik kita hari ini, Cikgu? Okey, itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi ya, iaitu berkaitan dengan kerja lapangan. Saya mencatat apa yang Cik Hanif cakap tadi ya, maklumat berkaitan migrasi yang berlaku di dalam keluarga Cik Hanif. Okey, baik. Sebelum tu murid-murid saya nak minta bersedia muka surat 212 buku teks geografi tingkatan 4. Saya harap murid-murid di rumah bersedia sebelum saya mulakan bagaimana kita nak buat kerja lapangan. Okey? Baiklah. Kita lihat satu persatu Cik Hanif ya. Boleh, Cikgu. Bagaimana kita nak buat kerja lapangan ni. Okey? Kita perlu faham bahawa kita perlu melalui proses. Ada 6 proses kerja lapangan, iaitu pertama sekali adalah penentuan tajuk. Okey. Kemudian yang kedua adalah mesti kita buat perancangan. Okey. Yang ketiga barulah kita lakukan aktiviti mengumpulkan data. Kemudian langkah yang keempat adalah persembahan data. Dan yang kelima adalah penganalisisan data. Yang terakhir adalah kita akan buat kesimpulan. Kadang-kadang Hanif ya,
pembaca ni malas nak baca. Jadi saya macam contoh saya akan baca kesimpulan sahaja. Nampak? Walaupun satu perenggan sahaja, tapi satu perenggan itu mewakili keseluruhan kajian lapangan tersebut. Saya setuju. Baiklah. juga. Murid-murid semua dah bersedia di rumah dan juga yang sedang bersiaran sekarang? Angkat tangan, dah bersedia? Bagikan thumbs up tuan-tuan. Oh, dia angkat tangan Okey, bagus. baik. Kita lihat satu persatu. Okey, baik. Bagaimana kita nak tentukan tajuk kajian kita? Tapi untuk hari ini, saya nak murid-murid buat kajian berkaitan dengan migrasi. Okey, saya dah bagi tajuk. Jadi murid-murid kena cari satu tajuk yang tepat. Okey, bagaimana? Sebelum tu, kita faham dulu apakah isu atau masalah yang kita nak kaji. Okey, kemudian yang kedua adalah di mana lokasi kajian. Okey, mesti kita beritahu lokasi kawasan kajian kita di mana. Kemudian adakah mudah untuk kita dapatkan maklumat? Contohnya yang kita buat saya menghubungi Cik Hanif tadi kan. Minta atas maaf talian ya, kita saya tadi, nak dapatkan maklumat ni. Okey. Jadi kita minta kebenaran daripada responden untuk mendapatkan maklumat. Okey. Seterusnya, jelaskan kepentingan isu. Ada tak penting tak isu ni kepada masyarakat? Okey. Seterusnya, apa impak daripada kajian ini? Adakah penting untuk perancangan masa hadapan? Mungkin nak pihak kerajaan untuk menambah baik kemudahan yang ada di kawasan tersebut. Ini sangat penting. Okey, baik. Cikgu, saya setuju dengan penentuan tajuk ni kerana untuk menentukan tajuk tersebut kita harus mengenal dulu apa masalah dan insya-Allah dengan kajian yang kita lakukan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Ya, betul. Cikgu, kita sebagai pengkaji lah, so murid-murid ni sebagai pengkaji, kita nak cuba selesaikan masalah masyarakat. Okey, baik. Saya bagi kepada murid-murid tajuk berkaitan dengan migrasi. Sebelum tu kita kena buat ulang kaji dulu. Okey, saya nak minta murid-murid kita rujuk pada muka surat 174 berkaitan dengan migrasi penduduk. Kita kena faham dulu migrasi antarabangsa tu apa, migrasi dalaman tu apa. Baiklah, saya nak tanya murid-murid lah. Boleh tak murid-murid bantu saya dan juga murid-murid di rumah untuk faham berkaitan dengan migrasi. Okey, saya nak tanya Hamizah. Bolehkah Hamizah, apa yang kamu faham tentang migrasi? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contoh Hamizah? Dari luar bandar ke bandar. Okey, dari luar bandar ke bandar. Tadi contohnya daripada kampung ke Kuala Lumpur. Okey, contoh macam saya lah. Saya dari kampung, kemudian saya pergi ke Kuala Lumpur. Contoh macam tu. Okey, ada dua jenis migrasi di sini ya, iaitu migrasi dalaman dan juga migrasi antarabangsa. Kita nak cuba faham migrasi dalaman ni apa? Izam, boleh tak kita terangkan pada saya migrasi dalaman? Silakan Izam. Migrasi dalaman. Migrasi dalaman terbahagi kepada 4. Okey. Iaitu luar bandar ke bandar. Okey. Luar bandar ke luar bandar. Bandar ke luar bandar dan bandar ke bandar. Okey. Cik Hanif tadi adalah daripada bandar ke bandar. Okey. Cikgu, Sorry, ya. Cik Hanif tak pergi ke mana-mana lah. Abang saya, cikgu. Dari di Kuala Lumpur di sini, dia telah berpindah ke Cyberjaya. Cyberjaya. Itu adalah migrasi dalaman bandar ke bandar. Ya, cikgu, betul Cik Hanif. Okey, seterusnya adalah migrasi antarabangsa. Okey, saya nak tanya Syifa, boleh bantu? Syifa? Ya, silakan Syifa. Minta maaf Syifa, Syifa kena buka mic. Migrasi antarabangsa ialah permindahan penduduk migran yang merentas kepada antarabangsa. Okey, betul. Ada dua jenis migrasi antarabangsa di sini. Okey, siapa nak bantu? Ada dua jenis. Dua jenis. Siapa nak bantu? Saya cikgu. Ya, silakan. Migrasi antarabangsa terbahagi kepada dua, iaitu emigrasi dan imigrasi. Okey, contoh. Emigrasi Ya, silakan. Emigrasi adalah perpindahan keluar penduduk di negara asal. Contoh, rakyat Malaysia berhijrah ke Jepun. Dan imigrasi pula perpindahan masuk penduduk ke dalam sesebuah negara seperti dari Indonesia,
Filipina ke Malaysia. Okey, macam apa Cik Hanif, kakak Cik Hanif tadi ya. Ya, Berpindah daripada Daripada Malaysia Kuala Lumpur, ke Malaysia Australia untuk ke Australia. tujuan bekerja. Cik Betul. Hanif tak ada niat ke nak berpindah ke luar negara? Menunggu jodoh, cikgu. Okey, jodoh. Okey, baik. InsyaAllah kita akan pindah. Okey, baik. Bagaimana kita nak tulis tajuk? Okey, kita lihat di sini. Mesti kita beritahu dekat sini ya. Cara menulis tajuk, kita dahulukan masalah di hadapan. Okey, kemudian diikuti oleh lokasi kajian. Seperti contoh yang saya paparkan di sini iaitu migrasi penduduk di Kampung Kuala Kuang, Kupang, Baling, Kedah. Okey, ini adalah tajuk untuk murid-murid yang sedang bersiaran bersama saya. Sebentar lagi kita nak dengar berkaitan dengan latar belakang Kampung Kuala Kuang, Kupang, Baling, Kedah. Saya pun tak pernah pergi ya, Hanif. Okey, baik. Kita perlu buat perancangan dahulu. Okey, apa perancangan yang kita perlu lakukan? Tempoh masa diberi hanyalah 4 minggu. Jadi kita kena betul-betul ikut masa yang kita rancangkan. Okey, baik. Siapa sampel kita? Okey, sampel kita adalah penduduk di Kampung Kuala Kuang. Okey, jadi kita perlukan minimum 30 orang. Jadi kita kena buat soal selidik ataupun kita akan buat temu bual. Macam saya telefon Cik Hanif tadi. Itu adalah contoh temu bual. Okey, kemudian adalah pemilihan lokasi. Di mana? Okey, adakah di tempat tinggal murid ke? Kalau di tempat tinggal murid tak ada masalah, jadi kita kena pergi cari tempat lain. Okey, tempat yang berdekatan ataupun di sekitar sekolah ataupun murid-murid dalam kelas kita. Kita telefon murid kawan-kawan kita. Okey, mungkin ke dalam rakan-rakan dalam kelas kita mungkin berhijrah dari Kelantan ke Baling, dari Pulau Pinang ke Baling, mungkin mengikut keluarga dan sebagainya. Okey, baik. Kaedah apa yang kita nak gunakan? Iaitu pertama adalah kita buat pemerhatian. Yang kedua adalah temu bual, kemudian rujukan sumber. Okey, rujukan sumber ni murid-murid boleh rujuk atau melayari sumberku. Kemudian murid-murid boleh cari U-Pustaka. Di sini ada banyak maklumat berkaitan dengan contohnya surat khabar, majalah dan sebagainya. Okey? So jangan lupa layari sumberku. Okey, baiklah. Minta maaf, rujukan sumber tersebut boleh digunakan untuk dalam penganalisisan data tersebut. Ya, boleh. Bagaimana kita nak buat tafsiran. Bagaimana kita nak cari faktor, kesan dan langkah berdasarkan kepada artikel ataupun surat khabar yang dikeluarkan. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Saya tetapkan di sini ada 5. Okey. Baiklah, kita nak lihat dari segi yang penting adalah perancangan mesti lengkap, tepat dan juga realistik. Apa yang kita ada di sini, cikgu, ini adalah sebagai contoh saja kan, cikgu, untuk tugasan yang cikgu telah berikan kepada murid kita di rumah, iaitu 4 minggu dengan soal selidik minimum 30 orang dan seterusnya. Tetapi dalam kajian yang sebenar, saya pasti perkara ini boleh diubah mengikut keperluan objektif dan tajuk kajian keperluan, tersebut. Masalah kajian di kawasan lapangan tersebut, Cik Hanif. Ya. Okey, baik. Kita lihat jadual pelaksanaan. Okey, ini sangat penting untuk pastikan kita tamat. Okey, kalau kita tak buat, kita tak tamat. Bila nak hantar, cikgu kamu tunggu dah. Okey, baik. Okey, pada 20 September, contoh hari pertama, berbincang dengan rakan-rakan. Okey, dekat sini saya letak berbincang dengan rakan-rakan. Kamu boleh berbincang bersama rakan-rakan anda, tapi pastikan pelaporan adalah individu. Jadi kita boleh tentukan tajuk, kita boleh dapat kumpulkan data, kita boleh buat temu bual, tapi pelaporan adalah secara individu. Okey, tapi bergantung kepada cikgu kamulah dekat keadaan pandemik sekarang kan. Kalau cikgu kamu kata boleh buat bersama, tak ada masalah. Okey. Ini adalah bergantung kepada guru kamu, tapi saya sebagai guru untuk hari ini, saya nak individu. Boleh murid-murid? Okey, baik. Seterusnya adalah pemerhatian kawasan kajian. Contoh dekat kampung kita naik motor, kita tengok kawasan kajian, ataupun tak boleh dalam keadaan pandemik macam ni. So kita buat kita gunakan Google Map. Okey, sebentar lagi murid kita akan tunjukkan contoh. Okey? Baik, penulisan objektif dan kaedah kajian. Ambil masa lama juga Cik Hanif. Betul. Okey. Hari yang keempat, apa kita buat adalah kita akan buat rujukan daripada internet. Ini yang saya cakap tadi, mungkin boleh rujuk sumberku ataupun surat khabar. Kadang-kadang susah nak cari surat khabar. Jadi kita ada sumberku, kita masuk U-Pustaka, kita boleh type. Kita boleh type dekat sana, iaitu migrasi.
Okey. Kemudian kita bina instrumen soal selidik. Tak semestinya soal selidik. Mungkin mungkin sesuainya adalah kita buat temu bual. Senangnya temu bual. Contohnya orang kampung kan dia boleh tahu. Satu kampung dia boleh tahu. Anak Pak Abu pergi mana, anak Makcik Bedah pergi mana, semua dia tahu. Tapi kalau kita duduk di bandar ni susah sikit, betul lah Hanif. Betul ni? Yalah cikgu, keakraban hubungan ketika kita duduk di kampung tu mungkin agak berbeza dengan keadaan di bandar. Betul. Sebab kita di sini mungkin lebih sibuk dengan pekerjaan kehidupan seharian kita. Kita telefon je Makcik Bedah, semua tahu. Betul Cik Hanif? Okey, baik. Seterusnya adalah aktiviti mengumpul data melalui Google Form. Okey, sama ada kita nak hantarlah borang soal sidik itu melalui link kita berikan dalam kumpulan WhatsApp. Okey, dalam taman perumahan. Jadi kita mintalah ibu bapa kita untuk hantarkan. Jadi kita akan dapat maklumat daripada situ. Okey, yang terakhir adalah 2 minggu adalah penulisan pelaporan. Okey, ini adalah contoh pemerhatian kawasan kajian. Saya nak minta Izham, saya pun tak tahu, tak pernah pergi ke kampung Kuala Kuang. Ini kampung Kuala Kuang. Saya pun tak pernah pergi. Cik Ani pernah sampai ke Kupang Baling? Saya rasa belum pernah lagi, cikgu. Belum pernah. Okey, kita dengar Izham. Izham akan buat satu pelaporan berkaitan dengan kawasan kajian. Silakan Izham. Saya telah mengenal pasti lokasi kajian saya, iaitu Kampung Kuala Kuang, Kupang, Kedah. Ya. Terdapat sebuah pusat pendidikan rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Kuang. Selain itu, terdapat juga kawasan perumahan yang berkonsepkan pertempatan berjajar di sini. Bagi urusan harian penduduk, jalan raya lebih sering digunakan oleh penduduk di kawasan sini. Ya. Bentuk muka bumi di Kampung Kuala Kuang terdiri daripada bukit dan tanah pamah yang rata. Keadaan ini membolehkan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pembinaan kawasan perumahan, pengangkutan, pertanian dan urusan jual beli. Di sini juga terdapat kawasan tumbuhan semula jadi yang belum disentuh dengan sebarang kegiatan ekonomi. Kawasan tersebut mempunyai potensi yang tinggi untuk dijadikan sebagai pusat ekonomi yang akan membangun dengan pesat di masa akan datang. Okey, senyum sikit Izham. Serius sangat. Saya suka cikgu. Okey. Seperti kita buat laporan untuk alam sekitar. Betul. Menarik. Tahniah Izham. Okey, Izham tadi dah bagi tahu tentang bentuk muka bumi yang ada di Kampung Kuala Kuang, dah bagi tahu populasi penduduk, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau saya tak pergi ke sana pun, saya dah, daripada laporan yang Izham bagi pada saya dah dapat maklumat dah. Okey, macam itulah cara bagaimana kita nak bawa pembaca untuk faham kawasan kajian kita. Okey, Hanif. Seterusnya adalah kita nak lihat dari segi bagaimana kita nak tulis objektif kajian. Okey, dekat sini saya bagi 6. Okey. Pertama sekali adalah menjelaskan konsep. Okey, mesti ada kata kerja, menghuraikan, melakar dan mentafsir, menjelaskan, mengenal pasti, mencadangkan. Maksudnya kita bekerja. Kita cari, kita jelaskan, kita terangkan. Okey, contoh menjelaskan konsep migrasi di Kampung Kuala Kuang, Kupang Baling, Kedah. Okey. Okey, mesti ditulis tajuk dengan penuh. Sebab kita anggap bahawa pembaca ni tak tahu di mana Kampung Kuala Kuang, Kupang Baling, Kedah. Panjang. Mesti diulang, ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Iaitu menghuraikan latar belakang di kawasan kajian, melakar dan mentafsir graf taburan migrasi, menjelaskan faktor, menjelaskan kesan dan juga langkah-langkah. Okey, penulisan kamu hendaklah ditulis dengan jelas, terperinci. Mesti gramatik. Kita nak pastikan pembaca seronok baca kajian yang kita buat. Saya setuju juga dengan laporan Izham tadi pun. Walaupun seperti kita katakan, kita tidak pernah pergi ke Kampung Kuala Kuang di Kupang Baling, Kedah ini. Tetapi kita sudah tahu berapa sekolah yang ada di sana. Betul. Penggunaan jalan raya dan juga perumahan. Dan juga pelbagai juga perkara tadi yang agak menarik dan dilaporkan secara mendalam. Ya, betul. Okey, baik. Hanif, kita nak masuk bagaimana kita nak kumpulkan data. Contohnya di sini, yang apa yang Izham buat tadi adalah Izham nak kaji kawasan kajian atau kawasan tempat tinggal mereka. Ada dua jenis bagaimana kita nak dapatkan data. Yang pertama adalah data primer. Okay, data primer. Kita buat pemerhatian dah.
kita dah buat temu bual dah. Okey. Soal sidik belum? Okey. Contohnya saya nak edarkan soal sidik macam inilah. Okey, saya bagi kepada Cik Hanif. Cik Hanif tolong jawab responden. Sekejap ni saya minta balik boleh ke? Boleh, Okey, Cik. saya nak bagi masa ke Cik Hanif lah. Okey, kalau Cik Hanif ada ruang masa nanti Cik Hanif jawab. Okey, Cik Hanif. Okey, seterusnya adalah rakaman video. Okey, mungkin kita rakamkan di mungkin kita minta Makcik Bedah tadi rakamkan. Okey, apa yang dia tahu berkaitan dengan migrasi di kampung Kampung Kuala Kuang tadi ya. Kemudian melalui foto ataupun lakaran. Seterusnya adalah data sekunder. Data sekunder ni apa pula? Okey, saya nak tanya, diam je murid-murid kita ni. Okey, saya nak tanya Akilah. Data sekunder ni apa? Data yang sedia ada. Data yang Sedia ada. yang sedia ada. Maksudnya macam mana tiba-tiba sedia? Sedia kat meja ke? Yang sedia di internet. Okey, yang sedia di internet. Maksud Akilah tadi, Akilah dapatkan daripada Jabatan Statistik Malaysia. Okey, ada jabatan yang membuat kajian. Okey, membuat kajian, membuat bancian. Jadi mereka menyimpan data ini. Jadi kalau dia paparkan di laman web, kita boleh gunakan data daripada Jabatan Statistik tadilah ataupun daripada laporan kajian orang lain. Okey, kita cuba gunakan untuk dalam konteks kajian kita. Contoh dalam keadaan pandemik ni nak pergi berjumpa orang ramai, nak mengumpulkan data susah. Kita gunakan data sekunder daripada Jabatan Statistik Malaysia. Cikgu, data primer ialah data yang kita mencari Kita sendiri. mengikut kajian kita, dan data sekunder seperti yang cikgu katakan Orang lain dah adalah, cari. sudah sedia, yang sudah kajian yang telah Ya, dilakukan betul. dan kita gunakan data tersebut. Contoh nanti kita bincang berkaitan Betul. dengan data sekunder. Okey. Kemudian kita akan masuk kepada penulisan pelaporan, iaitu berkaitan dengan format. Apa format laporan akhir ni penting untuk kita faham. Iaitu 1.0 mesti kita letakkan penghargaan. Penghargaan kepada siapa? Kita lihat di sini. Ucapan terima kasih kepada ibu bapa, guru, rakan-rakan, kemudian kepada orang sumber. Contohnya Cik Hanif tadi sebagai orang sumber saya lah. Okey, saya dah telefon ni. Saya nak nama Cik Hanif. Umur berapa Cik Hanif? Rahsia. Rahsia ke? Umur berapa? Okey, kemudian alamat Cik Hanif. 25 lah cikgu. Okey, 25. Okey, saya letak 25. Kemudian alamat Cik Hanif. Okey, kita nak tulis tentang rujukan nanti. Okey. Kemudian yang kedua adalah kita nak tulis pendahuluan. Okey, penghargaan dah, pendahuluan. Okey, di mana lokasi kawasan kajian kita? Kita kena beritahu sebab pemilihan, kenapa pilih, jarak daripada rumah dan juga keadaan bentuk muka bumi kawasan kajian kita. Anisah ke Akilah ke yang nak berkongsi? Pendahuluan. Cikgu Anis. Saya cikgu. Anis, silakan. Anis ke? Anis. Silakan Anis. Okey. Pendahuluannya, kajian ini melibatkan migrasi yang wujud di kawasan Kampung Kuala Kuang, Kupang, Baling, Kedah. Okey. Saya memilih kawasan Kampung Kuala Kuang sebagai kawasan kajian disebabkan oleh kawasan tersebut berdekatan dengan rumah saya kira-kira 1 kilometer serta mudah bagi saya menjalankan aktiviti secara terperinci. Okey. Keadaan bentuk muka bumi di Kampung Kuala Kuang adalah bertanah pamah dan tanah tinggi. Okey, nampak tak Cik Ani? Anis tadi dah beritahu maklumat lagi terperinci. Okey. Ini cara kita nak bawa pembaca tadi. Dia dah bagi tahu tentang jarak daripada rumah dan sebab kenapa pemilihan. Okey, baiklah. Seterusnya adalah berkaitan dengan kawasan kajian. Tadi Izam dah bagi tahu kita tentang kawasan kajian, iaitu latar belakang, ciri-ciri budaya dan juga fizikal. Okey. Ini contoh yang murid dah sediakan. Maksudnya kita tulis di sini adalah pelaporan sama ada dalam bentuk folio. Ini folio lah. Tapi macam mana kita nak hantar kepada murid-murid? Nak hantar kepada guru. Okey, murid kepada guru. Kita nak hantar macam mana? Okey, mungkin kita boleh kita hantar kepada cikgu, kita ambil gambar. Ambil gambar kita hantar kepada guru satu persatu. Ataupun tak naklah kita ambil gambar, tak best, tak seronok.
Jadi kita rakamkan. Kita ada handphone, kita minta kakak kita ke adik kita tolong rakamkan, kita nak terangkan berkaitan dengan tajuk kajian lapangan kita. Menceritakan cikgu apa yang telah laporan tersebut sepenuhnya. Dalam keadaan pandemik macam ni kan kita tak boleh nak bersemuka dengan cikgu. Betul. Ataupun kita nak post, boleh tak post? Laju kan? Kalau kita postkan kita punya folio ni boleh. Kalau post pun saya rasa boleh cikgu. Sekarang kita boleh dah postkan ke alamat rumah cikgu. Jadi cikgu boleh bacalah. Ataupun kita hantar dalam bentuk ataupun bertype. Kita hantar dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Ataupun dalam bentuk words lah kita hantar kepada cikgu kita. Okey? Banyak cara sebenarnya. Betul, okey? cikgu. Jadi yang pentingnya kita nak buat ke tak nak buat? Okay? Usaha tu yang senang penting. Senang je. Okey, boleh murid-murid kita buat. Okey, baik. Kemudian kita akan objektif kajian saya dah bincang. Cikgu, sebelum kita meneruskan dengan objektif kajian kita, saya pasti banyak lagi yang kita akan perhatikan bersama-sama untuk penulisan pelaporan ni. Ya, betul. Dan tadi juga kita juga telah bincangkan mengenai penentuan tajuk, perancangan kajian dan juga pengumpulan data. Selepas ni, cikgu kita akan lebih terangkan dengan lebih lanjut mengenai penulisan pelaporan dan juga persembahan data dan menganalisis data. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita ada slot menengah atas dan mata pelajarannya geografi. Dan sebelum kita berehat tadi, kita ada membincangkan mengenai penentuan tajuk, perancangan kajian dan pengumpulan data dalam topik kita kerja lapangan. Dan bersama saya ialah Cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi dari SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada juga membincangkan mengenai penulisan pelaporan. Dan cikgu ada serahkan kepada saya satu borang soal selidik. Okey, dah siap? Dah cikgu, saya sudah lengkapkan borang soal selidik saya. Terima kasih Cik Hani. Saya pulang kepada cikgu. Terima kasih. Okey. Silakan cikgu, kita sedang mendalami lagi. Saya tengah membaca laporan pelajar ni. Sila cikgu. Apa yang kita dapati dalam tu? Tak bagus ni. Oh ya? Jadual dia tak lengkap. Jadual tak lengkap. Graf tak ada tajuk. Graf tak ada tajuk, cikgu. Tapi dia dah hantar. Okey. So saya harap murid-murid jangan buat kesilapan. Okey, baik. Sebelum tu, kita akan pergi kepada yang keempat, iaitu kawasan kajian. Ini adalah format pelaporan kajian. Okey, kaedah kajian. Siap, kita dah tulis dah. Sekarang adalah di bahagian hasil kajian. Hasil kajian. Okey, kita lihat bagaimana kita nak persembahkan data. Tadi yang saya cakap tadi, murid tadi buat tak lengkap. Tak lengkap, okay. cikgu. So murid-murid di rumah yang belum buat, pastikan anda lengkapkan. Okey, maksudnya persembahan data murid-murid. Okey, yang pertama sekali kita mesti ada tajuk. Tajuk lengkap. Faktor migrasi keluar penduduk kampung Kuala Kuang, Kupang, Baling, Kedah pada tahun 2018. Cik Ani faham? Faham, cikgu. Nampak? Okey, kita baca sekali dah faham. Okey, yang kedua adalah mesti ada sumber. Okey, kita letak sumber iaitu adalah soal selidik. Okey? Contohnya mungkin murid tadi kita ada letakkan buat kekerapan. So kita tandalah kekerapan di dalam jadual. Okey, Cik Hanif dah bagi maklumat tadi, kita tanda. Okey, migrasi antarabangsa. Okey, 1. Okey, kemudian ada lagi 2, 3, 4 dan juga 5. Kita cross. Okey. Kemudian kita berikan di sini adalah bilangan responden dan juga jumlah. Jangan lupa jumlah. Okey, sebab kita nak beri maklumat kepada pembaca. Berapa jumlah responden yang kita telah temu bual ataupun telah kita edarkan borang soal selidik tadi. Okey, baik. Seterusnya adalah berkaitan dengan
grafik. Cikgu, sebelum tu boleh saya bertanya. Tadi ketika di awal rancangan kita ada membincangkan bahawa kita memerlukan sampel sebanyak 30 orang 30 untuk kajian ini. Dan ketika kita mempersembahkan data tersebut, kita juga ada 30 responden. Jika kita melebihi 30 tersebut, adakah itu lagi boleh bagus diterima dalam kajian ini? Lagi bagus. Okey, kalau kurang ni kita tak dapat nak melihat taburan secara lebih mendalam. Tapi kalau anda mungkin sambung belajar di peringkat ijazah sarjana muda ke, so kamu perlukan lebih ramai responden untuk menjawab soalan. Okey, baik. Ini adalah seterusnya adalah kita nak persembahkan data. Pastikan sama juga tajuk. Okey, tajuk mesti tepat dan lengkap. Kemudian petunjuk mesti ada di sini. Kemudian kita mesti ada skala. Skala yang kita tentukan. Kita sendiri yang buat kerja lapangan, kita yang tahu skala. Okey, pastikan jangan salah. Salah skala akan salah di bahagian di bahagian ni, plotan. Bahagian plotan ni akan jadi salah. Secara automatik akan salah. Okey, so kuranglah markah. Okey. Begitu juga dengan kita lengkapkan paksi Y dan juga paksi X. Okey, paksi X dan juga paksi Y. Okey, iaitu bilangan orang. Okey, baik. Seterusnya adalah berkaitan dengan kita nak buat penganalisisan data. Sebelum tu, kita masuk, di sini adalah saya dah sediakan di sini adalah persembahan data untuk migrasi antarabangsa. Berkaitan dengan data sekunder yang saya dapat daripada di sini sumber tinjauan migrasi 2020 Jabatan Statistik Malaysia. So, dalam tajuk kita baca, faktor migrasi dalaman bagi penduduk Malaysia pada tahun 2020. Okey, pada tahun lepas. Menunjukkan bahawa 45.3% mengikut keluarga. Migrasi dalaman. Mungkin keluarga Cik Hanif berpindah ke Seremban, berpindah ke Kuala Terengganu mengikut keluarga. Okey, kemudian ada 23.6% adalah disebabkan oleh faktor pekerjaan tadi. Kemudian disebabkan oleh persekitaran 22.3%. Mungkin bapa nak pencen dah, kita pindahlah. Contohlah. Untuk supaya tempat yang lebih tenang, cikgu. Kurang. Cik ni rasa macam stres kan. Tekanan duduk di Kuala Lumpur ke, nak kawasan hijau, boleh berpindah ke Kampung Kuala Kuang tadi ya. Boleh. Kawasan yang hijau, ada air terjun, ada bukit bukau dan sebagainya. Dengan udara yang segar mungkin. Ya, udara yang segar. Kemudian ada disebabkan oleh faktor perkahwinan ataupun perceraian. Okey, mungkin disebabkan oleh faktor berkahwin. Berkahwin dengan orang di Kapit tadi, kakak Cik Anis tadi. Cikgu. Adik saya berkahwin dengan orang di Kapit, maka adik saya telah berpindah ke Kapit, Sarawak. Ya. Pernah pergi ke Kapit ke? Tak pernah, cikgu, tapi saya pernah tinggal di Kuching. Oh, pernah tengok Sungai Rejang Okey, baik. Pernah tengok buaya? Minta maaf, cikgu. Buaya bujang senang. Bujang senang ya, tu terkenal tu di Sarawak. Okey, kemudian lain-lain adalah 1.5%. Kemudian persembahan data juga boleh kita tunjukkan dengan cara kita buat graf bar macam ni untuk memudahkan pembaca membaca. Okey, murid-murid, sekarang saya nak minta kamu tunjukkan persembahan data kamu. Silakan. Okey. Oh, ada murid yang buat carta pie. Ada murid yang buat graf bar. Okey, saya nak tanya Syifa. Mana lagi mudah? Kenapa kamu buat graf bar? Syifa kena tak buka dengar, mic, Syifa. Syifa, minta maaf. Ya. Saya pilih graf bar sebab mudah untuk dihasilkan berdasarkan jumlah. Okey, berdasarkan jumlah. Kemudian siapa lagi yang belum bercakap ni? Anis dah cakap, Anis. Kenapa Anis buat carta pie? Susah tak buat carta pie? Oh, susah. Susah. Kenapa? Kenapa susah? Sebab kena buat sudut dan mengambil masa yang lama. Ambil masa yang lama sikitlah. Nak mudah buat graf bar. Nak senang, nak mudah pula. Nak susah carta pie. Tapi carta pie pun kita dapat tunjukkan persembahan data dengan lebih jelas. Betul, cikgu. Okay? Seperti yang cikgu tunjuk di sinilah, satu data tersebut, satu kajian boleh dilaporkan dalam dengan dua jenis. Dua cara. Dua cara. Okey. Baik. Mana senang, kita buat yang senang. Okey, buat apa susah-susah? Betul. Okey, baik. Kita nak tengok penganalisisan data. Okey, macam mana kita nak tafsirkan data? Kita berdasarkan jumlah, kekerapan, okey, kemudian purata ataupun peratus. Tadi kita buat
tafsiran berdasarkan peratus tadi. Kita nak lihat peratus yang lebih tinggi, peratus yang lebih rendah. Okey, ataupun bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Okey. Seterusnya adalah pengaksisan data. Kita nak lihat 3 faktor ni. Faktor, kesan dan langkah. Okey, saya nak minta murid-murid siapa yang nak berkongsi tentang faktor. Ya, silakan. Faktor ada tak? Ya, silakan. Faktor yang pertama adalah faktor persaingan peluang pekerjaan. Okey. Ini kerana pekerja sanggup menerima upah yang sangat rendah menjadi pesaing kepada rakyat tempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Okey. Okey, baik. Ada lagi? Yang kedua, faktor peluang pendidikan tinggi. Ini mendorong penduduk kampung Kuala Kuang berpindah ke bandar bagi melanjutkan pelajaran. Okey, Contohnya, melanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam. Okey, ada faktor. Tadi ada faktor, mesti ada huraian dan juga contoh. Okey, ada satu faktor. Okey, cara kamu menghuraikan, mesti ada satu faktor. Huraian, saya tak pandai lah. 2 boleh tak? 2 huraian. Satu contoh boleh tak? Okey. Kalau murid-murid rasa macam susah sangat, sekadar yang mampu je lah. Tapi lebih baik kalau kita pandai, kita huraikan lebih banyak lah. Okey. Seterusnya adalah kesan. Okey, ada murid nak berkongsi kesan. Silakan. Saya, cikgu. Ya, silakan. Syifa ke siapa? Ke Safia? Silakan. Safia, silakan Safia. Tentang kesan. Okay. Kesannya ialah penghijrahan penduduk kampung Kuala Kuang ke bandar menyebabkan kawasan kampung Kuala Kuang mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengusahakan kawasan pertanian seperti ladang getah. Okey, betul. Cik Ani pernah menoreh getah tak? Saya tak pernah, cikgu. Tak tapi pernah. saya pasti ladang getah mesti banyak di kawasan kampung Kuala Kuang di sini. Ya? Tadi Safia kata perlukan pekerja. Cik Ani boleh pergi ke sana untuk menoreh Boleh, getah. cikgu. Saya ingin mencuba sebenarnya. Okey, betul. Dengan torehan, saya ingat torehan ikan herring dulu saya pun belajar. tak pandai. Ya. Okey, walaupun saya orang kampung saya tak pandai. Okey, seterusnya ada langkah. Ada tak yang nak berkongsi? Langkah. Silakan. Syifa, silakan. Langkah. Okey. Langkah yang pertama ialah dengan meningkatkan taraf kemudahan asas di luar bandar seperti kemudahan kesihatan, kemudahan rekreasi. Kesannya, penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar akan berkurang. Saya setuju tu Syifa, betul? Okey. Itu adalah cara bagaimana kita nak menulis kesan. Maaf, langkah. Langkah mesti ditulis dengan kreatif, kritis, terperinci. Maksudnya relevan. Okey, kalau kita berikan langkah yang tidak relevan, bermaksud tidak boleh menyelesaikan masalah. Okey, betul Cik Ani? Betul tu cikgu, dan saya pasti perkataan kritis, kreatif itu cikgu sebenarnya bukan sahaja untuk penulisan laporan kita, tetapi kita harus juga mempunyai sifat tersebut untuk melakukan seluruh kajian ini dalam menentukan cara kita lakukan kajian, menentukan tajuk, semuanya memerlukan tersebut. Selepas ini sama-sama kita nak tahu antara salah satu bahagian yang paling penting dalam kajian iaitu kesimpulan kajian. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama
kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mengupas mata pelajaran geografi dan topiknya ialah kerja lapangan. Kita sebenarnya sudah sampai sehingga ke hujung bahagian kerja lapangan tersebut, iaitu bahagian yang sangat penting mengenai kesimpulan, dan kejap lagi kita nak tahu juga mengenai penulisan rujukan. Itu juga sangat penting. Dan bersama saya ialah Cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi dari SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Silakan Cikgu. Cikgu akan berkongsi dengan kami mengenai kesimpulan kajian. Okey, saya tengah baca kesimpulan ni. Ayat yang pertama dah bagus, tapi tak terperinci. Tidak terperinci, Cikgu. Tak mewakili keseluruhan kajian. Okey, tak apa. Kita bincangkan sekarang. Okey, baik. Okey, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak buat penulisan berkaitan dengan kita nak merumuskan semuanya berdasarkan kepada hasil dapatan kita tadi. Okey, contoh yang dekat sini ya. Sebab seperti yang saya cakap tadi, kesimpulan ni adalah mewakili keseluruhan. Jadi saya ni macam saya pembaca, saya akan tengok yang terakhir, kesimpulan. Sebab dia tak banyak, satu perenggan sahaja Cik Ani. Betul, Cikgu. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Migrasi penduduk di Kampung Kuala Kuang, Kupang yang dikenal pasti adalah migrasi antara luar bandar dan bandar. Okey, antara luar bandar dengan bandar. Okey, ayat pertama jelas memberikan kita tentang tajuk. Okey, tajuk dia. Jadi bila kita baca kita fahamlah. Okey, ayat yang kedua tentang dapatan. Nampak tak ayat yang pertama adalah dah tulis kat sini dapatan. Dapatan menunjukkan penduduk berpindah disebabkan oleh faktor pekerjaan. Okey, pekerjaan dan juga perkahwinan. Berkahwin. Okey, berkahwin pergi mungkin daripada dapatan tu nak menunjukkan, dia tanya Cik Bedah tadi, mak Cik Bedah ramai pergi ke Kuala Lumpur berkahwin dengan orang Kuala Lumpur. Berkahwin dengan orang Pulau Pinang, berkahwin dengan orang Kelantan, ataupun disebabkan oleh faktor pekerjaan, pergi ke Pasir Gudang untuk bekerja. Okey, kemudian apa yang kita lihat yang ayat yang ketiga adalah nyatakan adalah tentang kesan. Kesan. Okey, yang ni yang kedua. Dapatan, yang ketiga adalah kesan. Okey, apa kesan? Kesan yang paling besar di kawasan kajian ialah bilangan generasi muda makin berkurangan dan banyak berhijrah ke bandar. Okey, golongan muda yang berpelajaran tinggi telah berpindah ke bandar. Jadinya siapa yang tinggal? Tinggallah makcik Beda, betul tak? Ibu bapa, baik. Okey, seterusnya adalah perkara yang perlu diatasi adalah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ini adalah langkah. Okey, langkah. Okey, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, memajukan industri kecil dan sederhana IKS, mewujudkan peluang pendidikan. Tadi murid bersiaran tadi mengenai melanjutkan pelajaran di melanjutkan UiTM pelajaran Shah Alam. ke UiTM Shah Alam. Kita Betul. bawa universiti ke kawasan Baling, Kedah. Okey, kemudian kita meningkatkan kemudahan perkhidmatan. Contohnya mungkin capaian internet yang lemah, kita tingkatkan lagi kemudahan untuk nak mengelakkan daripada lebih ramai golongan muda yang profesional berhijrah ke bandar. Okey, ayat yang terakhir. Ini adalah kesimpulan. Okey, kesimpulan. Kesesakan di bandar dapat diatasi dan dapat merapatkan jurang ekonomi bandar dan juga luar bandar. Ini adalah kesimpulan yang ringkas berkaitan dengan rumusan ini. Mesti buat macam tu supaya kita nak pastikan murid-murid tadi boleh kita baca kita seronok. Okey. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan penulisan rujukan. Okey, macam mana kita nak tulis rujukan? Okey, yang pertama adalah pastikan ini adalah penulis. Kalau kita rujuk buku, penulis adalah Bewok TJ. Nama sebenarnya adalah Thomas. Okey, Thomas. T itu Thomas, cikgu ya. Okey, Thomas J dan Bewok. Okey, kita ambil surname nama bapa. Okey, Bewok kita letak di hadapan, kemudian Thomas J, TJ. Diikuti dengan tajuk dan juga pengeluar. Okey. Kalau nama Melayu, Muhammad Ikwan Toriman, kita buang bin. Okey. Kemudian diikuti dengan tajuk dan juga pengeluar buku. Kemudian jurnal pun sama, nama penuh. Okey, Ahmad Farizal Muhammad. Okey, seterusnya adalah kalau kita rujuk ensiklopedia. Okey, tulis tajuk di hadapan, jilid yang ke berapa? Ke-10, 11, 12, tahun
2021. Kita rujuk ensiklopedia yang terbaru. Okey, kemudian akhbar. Contohnya, berita harian kita rujuk pada 15 Mac 2019 pada halaman berapa? Halaman 6. Okey. Kemudian orang sumber tadi Cik Hanif Encik Hanif bin apa? Sean. Cik Hanif bin Sean. Boleh cikgu Okey. kita duduk situ. Berumur 55 tahun. Okey, tadi kata 25. Bila kita semak balik dalam laporan sebenarnya 55. Okey, dan alamat penuh. Okey. Ini bergantung kepada kita minta lah kan responden untuk bagi tahu kan. Okey. Betul. Cikgu, orang sumber ni maka jika kita ada 30 responden tadi, ya, kita 30. harus menyenaraikan ke 30 kalau boleh, semua. kalau boleh. Tapi kadang-kadang responden tak nak bagi tahu nama. Tapi kalau kita rujuk sebagai orang sumber, contohnya kita buat temu bual. Kita ada 2 orang je. Okey? 2 orang tu pastikan ada nama. Okey, kalau responden ni kita nak pastikan bahawa penulisan atau pendapatan kita adalah asli. Daripada betul. sumber yang asal. Tipu boleh tak, Sean? Sorry, Hanif. Saya pasti boleh, tetapi bukan kita nak galakkan. Okey, janganlah, jangan tipu. Kita buat betul-betul. Betul. Supaya hasil dapatan kita memberi impak kepada orang yang membaca dan juga untuk perancangan masa hadapan. Kemudian kalau kita buat lawatan, contohnya Jabatan Alam Sekitar dan kita bagi alamat. Banyak jabatan alam sekitar dalam setiap negeri. Okey, jadi kita berikan alamat. Okey? Baik cikgu, so maka itu adalah segala informasi yang kita harus masukkan dalam kajian lapangan kita. Okey, betul. Baik, itu sangat penting dan tentunya dengan kesimpulan tersebut saya sangat tertarik dengan kesimpulan kerana sebenarnya bukan sahaja ayat kesimpulan tetapi harus dimasukkan tajuk, harus dimasukkan kesan, harus dimasukkan langkah. Seperti cikgu katakan harus terperinci. Ya, terperinci. Kesimpulannya. Cikgu, jika murid-murid kita di rumah dan juga murid-murid dalam talian ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah di manakah mereka boleh melakukan rujukan ataupun melakukan lebih latihan, di manakah mereka boleh lakukan begitu? Hanif, murid-murid boleh rujuk sumberku. Kita layari sumberku, di sana kita boleh masuk U-Pustaka. Di situ kita boleh dapat surat khabar, majalah, artikel, jurnal. So daripada situ senang, kamu type je migrasi dan kita dapat carian daripada situ. Kemudian maklumat tu jangan lupa kita kena tulis rujukan yang betul. Anda boleh rujuk di kawasan panduan kerja lapangan kurikulum standard sekolah menengah. Tingkatan 3 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, sebab banyak contoh-contoh di laman web disediakan. Okey, betul cikgu. Dan seperti cikgu katakan menggunakan sumberku dan seperti capaian yang tertarai di kaca TV anda semua. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Zaki Said, guru geografi dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang. Cikgu, atas segala pengajaran hari ini saya rasa sangat mahal lah apa yang kita belajar hari ini, dan juga kepada 6 murid kita dalam talian dari SMK Jerai iaitu Safia, Nur Syifa, Ahmad Izam, Nur Anis, Nur Akila dan juga Hamizah. Semoga kita insya-Allah akan berjumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Kepada penonton di rumah, terima kasih kerana setia bersama Didik TV. Nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Didik TV KPM